السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أيها المؤمنون، di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, innakum la ta'maluna a'malan, sungguhnya kamu apabila buat satu-satu amalan, ia adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ar, kamu menganggap amalan dosa itu sesuatu yang remeh, lebih remeh daripada sehelai rambut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. So hadis kata 10 tahun. Dia nampak beza di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan orang kemudian ni. Kata Anas bin Malik, dia kata orang yang kemudian ni bila buat satu benda dosa, dia anggap dosa yang dia buat ni satu benda remeh. Bahkan kata dia, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ar, lebih remeh daripada rambut selai. Umat kemudian hari ni dia pandang dosa ni tak ada apa-apa. Dia buat dosa, dia tak rasa salah. Dia buat satu dosa, dia tak rasa kata dia itu nak kena neraka. Dia tak rasa apa. Mereka memandang perbuatan dosa itu lebih remeh daripada rambut selai. In kunna lana'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik, sedangkan kami yang hidup satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat satu benda dosa itu sebagai satu benda yang al-mubiqat. Al-mubiqat makna dia al-muhlikat. Makna dia satu dosa yang boleh membinasakan orang. Satu benda salah buat, rasa macam hak satu tu boleh bagi lingkup semua amalan lain. Kerana kami ada rasa yang macam tu, maka kami tak berani nak buat, walaupun satu dosa yang pada sesetengah orang kecil bagi kami besar. Itu beza di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan kita hari ini. Sebab kita tengok dalam dunia kita hidup hari ini, orang buat dosa hari-hari terang-terang, terbuka. Dia tak ada rasa malu, dia tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Umar bin al-Khattab ra'a utaridan yabi'u hullah min dibaj. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت عطاردا يبيع حلة من ديباج فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال ابن عمر ثم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلل الحرير فأعطى علي بن أبي طالب حلة وأعطى أسامة بن زيد حلة
وبعث إلى عمر بن الخطاب بحلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي شققها بين النساء خمرا. وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله سمعتك قلت فيها ما قلت ثم أرسلت إلي بحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها. فأما أسامة فلبسها فراح فيها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما رأى أسامة يحدد إليه الطرف قال أسامة يا رسول الله كسوتنيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شققها بين النساء خمرا atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab waktu berjalan di pasar, dia nampak satu orang sahabat yang bernama Utarib. Sahabat ni nama Utarib, duk jual pakaian yang dibuat daripada sutera. Sayyidina Umar Al-Khattab jalan di pasar, nampak Utarib jual baju sutera. Maka dia pergi jumpa Nabi SAW. Umar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, inni ra'aitu Utaridan yabi'u hullah min dibaj falau ishtaraitaha falabistaha lilwufud walil'aid waliljum'ah. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya daripada pasar, saya nampak kawan kita Utarib jual baju sutera, cantik sungguh. Kalaulah sekiranya tuan boleh beli baju tu, tuan pakai waktu nak terima tetamu, tuan pakai waktu hari raya, tuan pakai waktu pergi sembahyang Jumaat, alangkah baiknya. Kita boleh tengok dalam banyak hadis, tuan-tuan. Dalam banyak hadis cerita Nabi SAW ni, pakaian Nabi ni ala qadar. Jadi sahabat-sahabat ni tak torah duduk. Ada yang dibuat baju elok satu, hadiah dekat Nabi. Ada yang pergi beli satu elok punya, bagi dekat Nabi. Pasal nak tengok Nabi pakai elok. Saya sayang anak kita. Kita nak beli baju elok-elok kat mereka. Sahabat-sahabat sayang Nabi. Mereka nak Nabi tu pakai elok. Mereka nak kalau boleh rumah Nabi tu elok. Mereka nak kalau boleh Nabi ni mempunyai benda yang elok-elok. Sayang. Umar Al-Khattab di berjalan di pasar, tengok satu sahabat nama Utarib jual baju sutera. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Utarib ada jual baju sutera cukup cantik, tuan belilah. Dia kata, sekurang-kurangnya tuan pakai waktu tetamu mai jumpa. Tetamu mai daripada mana negeri mai jumpa Nabi ni pakaian steady. Sekurang-kurangnya tuan beli baju elok tu pakai hari raya. Setidak-tidaknya tuan beli baju elok tu pakai hari Jumaat. Umar mengusulkan benda tu kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, innama yalbasul harir man la khalaqa lahu fil akhirah. Nabi kata Umar, siapa pakai sutera masa di atas dunia, akhirat dia tak dapat apa. Pasal yang Umar habaq tu baju sutera. Nabi kata sutera tu memang elok, tapi masalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kata
Siapa yang pakai sutera masa di atas dunia, akhirat esok tak ada habuan dia. Sutera syurga tak dapat ke dia. Nabi jawab macam tu aja. Umar, kalau nak pakai sutera di syurga itu, tak sadut teringin dengan benda Tuhan larang atas dunia ni. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, summa uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hulalun min harir. Berapa lama selepas itu, ada orang mai hadiah dekat Nabi pakaian yang dibuat daripada sutera. Bukan selai, bukan dua lai, beberapa lai. Orang sayang dekat Nabi ni, apa boleh nak bagi dekat Nabi? Maka di kalangan sahabat-sahabat yang sayang dekat Nabi ni, mereka tak tahu. Kata Nabi tak mau pakai pasal benda tu dilarang oleh Allah. Mereka nak Nabi pakai elok. Pergi cari satu baju sutera, dia pergi hadiah dekat Nabi. Satu orang pergi cari baju sutera, pergi hadiah dekat Nabi. Satu orang pergi cari baju sutera, pergi hadiah dekat Nabi. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, fa'a'ta Ali bin Abi Talib hullah. Orang hadiah ke Nabi tu, Nabi bagi ke Ali bin Abi Talib selai. Wa'a'ta Usamah bin Zaid hullah. Orang bagi dekat Nabi tu, Nabi bagi dekat Usamah bin Zaid, anak angkat dia, bagi selai. Wa ba'atha ila Umar bin Al-Khattab bihullah. Selai bagi dekat Umar Al-Khattab. Umar hak mai cadang dekat Nabi suruh pakai baju sutera ni, dia pun salah seorang yang Nabi pilih untuk dapat baju sutera. Dia bagi. Wa qala li Ali syaqiqha bainan nisa'i khumura. Dekat Sidina Ali, waktu Nabi bagi, Nabi pesan. Nabi kata, Ali, ini kain sutera, aku bagi dekat kamu, tapi kamu jangan pakai. Kamu potong kain sutera ni, buat tudung, bagi orang perempuan pakai. Waja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, sami'tuka qulta fiha ma qulta, thumma arsalta ilayya bihullah. Umar Al-Khattab, Nabi bagi ke dia, tapi Nabi tak pesan apa. Dia jadi bingung, dia jadi confused, dia jadi Nabi pesan orang lelaki-lelaki tak boleh pakai sutera. Yang Nabi pergi bagi dekat aku baju sutera, pasal apa? Maka Umar Al-Khattab pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku pernah dengar kamu larang orang pakai sutera. Yang kamu bagi dekat aku baju sutera ni buat apa? Faqala Nabi SAW, inni lam ursilha ilaika litalbasaha, walakin litabi'aha. Nabi kata, Umar, aku bagi dekat kamu kain sutera ni bukan suruh kamu pakai. Aku nak kamu pergi jual baju ni, duit hak dapat tu guna untuk Islam. Oh, Umar kata, ingat aku nak suruh pakai. Nabi kata, dah, aku bagi dekat kamu ni bukan nak suruh kamu pakai. Kamu ambil ni, kamu pergi jual. Berapa duit dapat, guna duit tu untuk Islam. Umar. Fa'amma Usamah falabisaha faraha fiha. Usamah bin Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, dia pun dapat selai. Nabi pun tak pesan apa dekat dia. Dia ambil pakai. Dan tengok tiga orang. Sayyidina Ali tadi Nabi pesan, Nabi bagi, Nabi pesan, balik potong buat tudung bagi orang perempuan pakai. Umar, Nabi tak pesan apa, dia sendiri mai tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dulu bagi tahu kata laki-laki tak boleh pakai sutera, habis yang pergi bagi dekat aku baju sutera buat apa? Nabi kata, bukan nak suruh pakai. Nabi kata, pergi jual, ambil duit, duit tu guna untuk Islam. Usamah bin Zaid, budak kecil, Nabi bagi, dia pakai. Faraha fiha, bagus punya duk tayang baju yang dibuat daripada kain sutera ni. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi. Nabi duk tengok dia. Nabi tengok, budak ni aku bagi, dia ambil pakai pula sutera, laki-laki tak boleh pakai. Nabi tengok. Falamma ra'a Usamah yuhaddadu ilaihi at-tarf, faqala Usamah, ya Rasulullah, kasawtaniha.
Usamah bin Zaid bila tengok Nabi duk usah dia satu macam. Dalam hadis dia kata apa? Yuhaddadu ilaihi tarf. Maksudnya Nabi tengok dia dengan pandangan yang tajam. Nabi perhati dia pasal dia pakai baju yang dibuat daripada sutera ni. Nabi perhati dia macam dia buat satu benda salah. Usamah bin Zaid bila tengok Nabi perhati dia satu macam, dia pergi menghadap Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kasautaniha. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan bagi dekat saya baju ni, maka saya pakai dia. Jangan tengok saya macam saya buat benda salah. Baju ni bukan saya curi, Tuan yang bagi dekat saya, dan saya pakai baju yang Tuan bagi. Salah tang mana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiqha bainan nisa'i khumura. Nabi kata, potong, buat tudung bagi orang perempuan pakai. Min dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa para sahabat Nabi dia pun cukup jaga benda ni. Benda yang Allah larang, benda yang Nabi larang, mereka akan patuh. Kalau mereka buat tu kerana tak tahu, bukan kerana nak melanggar perintah Nabi. Ali bin Abi Talib, Nabi bagi dekat dia baju sutera, Nabi pesan kata, ni hang jangan pakai, potong buat tudung orang perempuan. Dia patuh, dia pergi buat. Umar Al-Khattab sebagai satu orang yang berilmu, yang faham tentang laki-laki tak boleh pakai sutera. Bila Nabi bagi ke dia, Nabi tak cakap apa, dia pergi tanya balik Nabi, bukankah benda ni laki-laki tak boleh pakai? Dah tu bagi kat saya buat apa? Nabi kata, pergi jual, duit tu ambil guna untuk Islam. Usamah bin Zaid, satu individu, satu sahabat Nabi yang kecil. Pak dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Dia ni jatuh cucu angkat Nabi. Dia budak, dia tak erti apa. Dia dapat benda tu, dia pakai lah. Pasal apa? Pasal tak tahu. Bila Nabi duk perhati dia satu macam, dia rasa macam dia ada buat salah. Dia pergi tanya Nabi, pasal apa? Nabi kata, potong bagi orang perempuan buat tudung pakai. Dia patuh apa yang Nabi kata. Kesimpulan hadis itu ialah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dia pegang apa yang Nabi kata. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imran bin Hittan radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Aisyah anil harir faqalat i'ti ibn Abbas fasalhu. Qala Imran fasa'altu faqala ibn Abbas sal ibn Umar. Qala Imran fasa'altu ibn Umar faqala ibn Umar akhbarani Abu Hafs, yani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدقه. وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada Imran bin Hittan radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari aku tanya Aisyah tentang hukum pakai sutera. Imran bin Hittan, dia pergi rumah Aisyah isteri Nabi, nak ditanya tentang apa hukum laki-laki pakai pakaian sutera. Aisyah tak jawab. Sebaliknya Aisyah kata, i'ti ibn Abbas fasalhu. Hampir jumpa Abdullah bin Abbas, ditanya dia. Aisyah tak jawab. Mungkin Aisyah rasa ini benda ni berapa kali nak tanya tentang benda ni. Hampir tanya Abdullah bin Abbas. Senang. Pasal apa? Hang nak tanya tentang laki-laki pakai sutera boleh tak boleh, hampir tanya orang laki-laki. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Dia anak Al-Abbas, anak pak penakan Nabi. Dia sepupu Nabi. Beza umur dia dengan Nabi 50 tahun. Waktu Nabi wafat, Abdullah bin Abbas umur 13. Umur 13 tahun. Dia dilahirkan, Nabi doa ke dia, Nabi tahnik dia.
Yang doa orang duk baca masa tahnik budak ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Nabi baca ke Abdullah bin Abbas masa dia beranak. Dia satu sahabat yang cukup alim tentang tafsir Quran. Bila Imran bin Hittan ditanya Aisyah, apa hukum kami laki-laki nak pakai sutra? Aisyah kata, pitanya Abdullah bin Abbas. Imran pergi jumpa Abdullah bin Abbas. Dia tanya, ya Abdullah, dia kata, apa hukum kita laki-laki pakai sutra? Kata Ibnu Abbas, sal Ibnu Umar. Dia kata, hampir tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tanya Abdullah, anak Sidina Umar Al-Khattab, ditanya dia. Qala Imran, fasa'altu bin Umar. Dia pun pergi rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar. Tanya pula dia, apa hukum kita laki-laki pakai sutra? Asal dia jadi menjadi ulang sampai berapa kali ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sampai hari ni pun orang laki-laki ketegang duk pakai lagi sutra. Tu hadis ni dia sengaja buat macam tu. Dia macam nak dapat jawapan tu macam susah. Tanya Aisyah, Aisyah kata tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata pergi tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Duk pas ni nak suruh jawab tu. Pasal apa? Pasal dia tahu manusia ni dia bantah, dia ketegang. Hak Islam kata tak boleh tu, dia nak buat juga. Hikmah di sebalik hadis ni. Bukti dia apa? Sampai hari ni, tuan-tuan, berapa ramai orang laki-laki Islam duk pakai sutra ni. Bacalah hadis berapa kali pun, bacalah kitab, berapa jilid kitab pun duk cerita kata tak boleh, kata tak boleh ni, berapa ramai orang laki-laki duk pakai sutra. Bila sampai dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia pun tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, akhbarani, ceritakan kepada aku ni, cerita pasal laki-laki pasal pakai sutra ni. Qala bin Umar, kata Abdullah bin Umar Al-Khattab, dia kata, akhbarani Abu Hafsin. Cerita dia macam ni, bapa aku Umar bin Al-Khattab, ataupun kunyah dia Abu Hafs, bapa kepada Hafsah. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bapa aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Nabi kata, mana-mana laki-laki yang masa atas dunia dia duk pakai baju sutra, akhirat itu tak ada habuan bagi dia untuk pakai sutra syurga. Nabi kata macam tu. Bapa aku dengar, bapa aku habaq dekat aku. Dia kata, faqultu sadaq. Imran bin Hittan bila dia dengar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata macam tu, dia terus komen. Dia kata, sadaq, betul. Kalau hang dengar ni daripada Umar Al-Khattab, aku punya komen satu aja, sadaq, betul. Wa ma kadzaba Abu Hafs ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abu Hafs ataupun Umar Al-Khattab ni kod kata dia nak berbohong atas nama Nabi, tak mungkin sekali-kali. Itu dia. Kalau hang bagi tahu dekat aku kata bapa hang Sayyidina Umar Al-Khattab kata macam tu, sadaq, betul. Pasal apa? Pasal aku tahu sangat Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Umar Al-Khattab satu manusia yang tak mungkin berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tuan-tuan yang kata Umar Al-Khattab, macam tu dia. Maklum, sudah ma'ruf di kalangan sahabat semua, kalau kata Umar, Nabi kata A, dia kata A. Nabi kata putih, dia kata putih. Nabi kata baik, dia kata baik. Nabi kata salah, dia kata salah. Dia tak ubah satu hun pun apa yang Nabi kata. Ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab kalau kita tengok hadis yang menceritakan tentang satu peristiwa berlaku di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila isteri-isteri Nabi berpakat untuk tunjuk perasaan kepada Nabi. Saya baca hadis ni baru ni di masjid manakah. Isteri-isteri Nabi ini berpakat. Dan pakatan ni didalani oleh Aisyah dan juga Hafsah yang jadi kepala.
Isteri lain ikut. Dia nak tuntut supaya Nabi SAW bagi senang kepada mereka sikit atas dunia ni. Berapa susah sangat. Jadi isteri Nabi ni susah. Tuan-tuan, Nabi SAW wafat, baju besi dia gadai dekat satu Yahudi kerana mengambil satu gandum nak buat makan keluarga. Susahlah. Nak abang kata Nabi susah. Lepas Nabi wafat, Yahudi tu bawa baju besi Nabi ni mai bagi dekat keluarga dia. Ini baju besi kepunyaan Muhammad. Dia gadai ke aku kerana nak ambil gandum buat makan keluarga. Ambillah balik baju besi ni. Aku pun tak mau. Tu dia Nabi punya susah. Kerana susah tu, isteri-isteri Nabi ni entah macam mana Allah uji, berpakat tuntut daripada Nabi SAW supaya bagi sikit senang kepada mereka atas dunia. Nabi kecil hati. Nabi kecil hati. Apabila isteri-isteri dia didapati berpakat untuk nak tuntut, Nabi kecil hati. Maka kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, dia mai cerita ni, hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab. Dia kata, lamma i'tazala Nabiullah SAW nisa'a. Qala Umar, dakhaltu al-masjid fa idha an-nas yankutuna bil hasa wa yaqulun talaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam nisa'a. Wa dhalika qabla an yu'marna bil hijab. Faqala Umar, la'a'lamanna dhalika al-yawm. Ini hadis Umar Al-Khattab. Dia kata Nabi SAW 29 hari Nabi uzlah. Nabi bawa diri pergi duduk dalam satu stor kecil di rumah dia. Nabi tak bercampur dengan isteri semua 29 hari. Nabi tak bercampur dengan isteri. Kecil hati. Entah pernah baca hadis yang disebut dengan nama fitnatul ifki, fitnah yang menimpa isteri Nabi Aisyah apabila Aisyah dituduh oleh bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai telah buat benda tak elok dengan sahabat yang bernama Safwan. Nabi kecil hati. Bukan tak percaya, bukan kata Nabi percaya, tapi tak syok. Merata tempat pergi orang duk cerita, kata apalah Muhammad bini sendiri pun tak boleh jaga, sampai bini dia pergi buat benda tak elok dengan sahabat yang bernama Safwan. Pergi sana orang bercakap, pergi sini orang bercakap, pergi sana orang bercakap. Benda tu makan ke hati Nabi. Kecil hati. Bukan percaya, tapi keadaan tu menyebabkan Nabi jadi tak seronok. Bawa Aisyah, dia hantar di rumah Abu Bakar. Duduklah di sini sementara aku nak tenteramkan diri aku. Itu sekali. Ini sekali. Isteri-isteri berpakat minta supaya Nabi bagi dekat mereka sikit kesenangan di atas dunia. Nabi kecil hati. Nabi uzlah. Bawa diri pergi duduk dalam satu bilik kecil, store di rumah selama 29 hari. Umar Al-Khattab nak pergi masjid, dia kata fa'idan nas yankutuna bil hasa. Orang ramai duk ada di luar masjid ni duk main batu-batu kecil, batu-batu kerikil ni, wa yaqulun, sambil duk bersembang. Dia kata talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'a. Duk bersembang kata Nabi dah cerai dah semua bini dia. Sudah jadi satu rumah. Kata Nabi sudah cerai semua isteri dia. Umar Al-Khattab sebagai satu sahabat kanan kepada Nabi SAW, bila dengar benda ni dia tak syok. Kata dia, la a'lamanna zalikal yawm. Hari ni juga aku nak pastikan apa duduk sebenar perkara ni. Segera Umar Al-Khattab pergi di rumah Aisyah. Bila sampai di sana dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, dia kata apa cerita ni? Aku dengar kata hampa ni sudah pakat macam ni menyebabkan Nabi kecil hati. Aisyah terus jawab dekat Umar Al-Khattab, dia kata hang pergi jaga aib hang, jangan nak main campur hal kami. Maksud dia apa? Maksud dia anak hang pun terlibat sama dalam hal ni. Hang pergi tanya anak hang, jangan nak main tanya aku. Nabi SAW pergi di rumah Hafsah. Faqultu laha,
Umar Al-Khattab pergi di rumah Hafsah, maka Umar kata dekat Hafsah, ya Hafsah, aqad balagha min sya'nik an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Aku dengar cerita kata hang terlibat menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya anak dia, wallahi laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuk, falaula ana la talaqaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku nak abang kang satu. Umar kata dekat anak dia Hafsah, isteri Nabi ni, aku nak abang kang dekat dia. Kalau tak kerana aku, Nabi dah cerai hang dah. Hang jangan duk demand lebih-lebih dekat Nabi. Demi Allah, Umar kata, demi Allah, falaula ana la talaqaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kerana aku, Nabi cerai dah hang ni kalau dia buat perangai macam ni. Fabakat asyad al-buka. Hafsah dengar-dengar dia teriak tak kira. Hafsah ni, pak dia mai tanya dia macam tu. Pak dia kata pula, demi Allah, Nabi bukan pandang hang ni, Nabi pandang aku aja. Aku ni sahabat dia, aku ditakdirkan jadi pak mentua dia. Kerana Nabi pandang aku, hang selamat. Kalau tak kerana aku, perangai yang hang buat ni, Nabi dah cerai hang dah. Menangis Hafsah ni. Asyad al-buka, menangis sungguh-sungguh. Umar kata, di mana Nabi? Aku nak jumpa dia. Ni nak cerita Umar ni, Umar Al-Khattab ni yang hadis tadi, sahabat kata apa? Kalau Umar kata, sadaq, betul. Ni Umar ni dia orang macam ni. Di store tempat Nabi duduk, ada satu khadam Nabi duduk tunggu di luar, tak bagi siapa masuk. Dan Nabi sampai di sana, Nabi minta nak masuk. Khadam tu tengok kat Nabi dalam bilik, Nabi tak bagi. Dia pun tak boleh masuk. 3 kali minta izin, 3 kali Nabi tak mau jumpa dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab terus pederah suara dia di luar ni. Pasal nak masuk tak boleh. Dia pederah suara nak bagi Nabi dengar. Dia kata, wallahi la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dharbi unuqiha la adribanna unuqaha. Demi Allah, dia kata, kalau sekiranya Nabi suruh aku pancung tengkok Hafsah, aku akan pancung. Dia kata. Dia cakap begitu lah, nak bagi Nabi dengar. Dia takut Nabi tak mau jumpa dia kerana Nabi duk ingat dia main ni nak pertahankan anak dia. No. Umar kata, aku nak Nabi tahu, wallahi demi Allah, la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh aku bi dharbi unuq, suruh pi pancung Hafsah ni, la adribanna unuqaha, aku akan pancung Hafsah. Pasal apa? Nabi suruh, aku tentu buat ni. Nabi duduk dalam bilik, Nabi dengar. Kita masuk. Umar masuk. Daripada dia masuk tu, dia bercakap dengan Nabi, dia pujuk Nabi, dia ambil hati Nabi, sampai hadis panjang ni. Last kali cerita kata, Nabi senyum. Ni Umar Al-Khattab ni, dia tak ada siapa dalam hidup dia melainkan Allah dan Rasul. Dua ni aja. Apa juga yang menyakitkan Nabi, musuh dia. Dia kira lagu tu aja. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pujuk Nabi, dia ambil hati Nabi, dia gembirakan Nabi, sampai last kali Nabi senyum dengan dia ni. Dia kata, sudahlah ya Rasulullah, jom keluar. Dia kata, sudahlah, jom keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bilik itu, kembali ke kehidupan rumah tangga yang biasa. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat dalam Quran surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Turun ayat tu. Dia panggil ayatul takhyir.
ayat pilih Allah turun kepada isteri-isteri Nabi yang mogok ni. Tuhan kata, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajik, katakan kepada isteri-isteri kamu yang duk buat perangai ni. Dikata dekat mereka, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, kalau yang hampa nak ni ialah kesenangan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina, meh. Tuhan kata, Muhammad dikata dekat mereka, hampa mau senang dunia ke? Kalau yang hampa mau ni kesenangan dunia, fa'al, meh. Umatti'kunna, aku akan ceraikan hampa dan aku akan bayar mut'ah dekat hampa. Duit pampasan kerana perceraian mengikut kemampuan suami. Nabi kata, okey, aku ceraikan hampa semua, aku bayar ke hampa. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku cerai hampa elok-elok dan aku bayar dekat hampa kalau duit yang hampa mahu. Nabi kata, Allah suruh aku abang macam ni dekat hampa. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirah, tapi kalau yang hampa mau keredaan Allah, keredaan Rasul dan kesenangan akhirat, kalau yang tu yang hampa mau, fa inna Allah a'adda lil muhsinat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang buat baik, min kunna, daripada kalangan hampa ni, ajran azima, pahala besar. Pilihlah ni. Nabi panggil semua isteri dia. Nabi kata, Allah sudah turunkan ayat, suruh hampa pilih. Lah ni hampa nak dunia atau hampa nak akhirat. Kalau hampa nak senang dunia, sekarang aku ceraikan hampa, aku bayar dekat hampa duit, bila hampa hidup senang. Hampa tak dapat lagi dah gelaran ummahatul mu'minin, ibu kepada orang yang beriman. Hampa tak dapat dah. Tapi kalau hampa nak keredaan Allah, hampa nak keredaan aku, dan hampa nak senang akhirat, sabar dengan kesusahan yang ada ni, Allah janji pahala besar di sana. Pilih, Nabi kata. Semua isteri Nabi pilih untuk ambil keredaan Allah, keredaan Nabi dan senang akhirat. Umar yang masuk campur dalam kesedihan Nabi ni, menyelesaikan sedih Nabi ni, sehinggalah Nabi kembali ceria. Ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kerana tu Umar Al-Khattab ni, kalau sekiranya dia kata apa, tak ada siapa bangkang. Pasal apa? Pasal orang tahu peribadi dia, macam mana sayang dia kepada Allah, macam mana sayang dia kepada Nabi, macam mana pegangan dia terhadap Islam. Satu orang yang tak ada kompromi dalam perkara-perkara yang boleh membawa murka Allah dan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 12, muka surat 106. Muka surat 106, tajuk bab fi karahiyatil mu'asfar lirrijal, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah memakai laki-laki pakaian yang berceluk kuning. Ini malam ni insya-Allah kita nak tengok satu tajuk tentang orang laki-laki dilarang daripada pakai pakaian mu'asfar kuning. Ketahuilah saudaraku, apabila kita dengar hadis yang akan datang ini, ketahuilah bahawa memakai laki-laki akan kain berceluk kuning itu ditegah oleh syarak. Dia kata, agama tak bagi. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib qal, nahani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an lubsil qasi wal mu'asfar. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata dia, telah ditegah akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memakai sutra yang datang dari negeri Syam dan juga sutra dari Mesir yang bernama qasi itu. Dan ditegahnya aku memakai kain yang berceluk kuning. Ini hadis dia. Sayyidina Ali kata Nabi tegah dia dua benda. Satu, pakai
sutera. Yang kedua, baju kuning. Baju warna kuning. Nabi tak pergi pakai. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan katanya bermula hadis Ali adalah hadis yang hasan sahih. Masalah memakai pakaian warna kuning, apa hal dengan baju kuning ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama tentang memakai pakaian warna kuning. Dia dalam agama ni tuan-tuan, benda selagi mana tidak qat'i, Quran terang kata apa tu, selagi itu dia ada khilaf. Itu kita kena faham. Satu bab, tengok Abu Hanifah kata apa, Imam Malik kata apa, Imam Syafi'i kata apa, Ahmad bin Hanbal kata apa. Tengok, mesti ada khilaf. Mesti ada khilaf. Sama hal dengan baju kuning ni. Ada ulama terus kata haram, tak boleh terus. Ada ulama kata tak apa, kalau sekiranya kuning itu kuning yang berasal daripada benang kuning. Yang tak boleh ni apa dia? Benang putih. Bila ditenun jadi baju, dicelup kuning. Hak tu yang tak boleh. Pendapat ulama. Pokok pangkalnya apa dia? Hadis kata baju kuning tak boleh. Faham ulama ni dia macam-macam. Dia ni pergi kata kot tu, dia ni pergi kata kot ni, dia ni kata kot tu. Biarlah ulama nak kata apa pun, elakkan daripada baju kuning, itu paling baik. Itu yang cerita dia. Baik, cuba kita baca. Dia kata telah berbeza ulama tentang pakaian yang bercelup kuning. Maka mengharuskan dia oleh jumhur ulama daripada sahabat dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Jumhur ulama, majoriti ulama mengharuskan. Boleh dia kata pakai. Dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Itu sebab dia kata jumhur, majoriti. 3 mazhab, 3 imam mazhab mengatakan boleh, kalau nak pakai tu boleh. Tetapinya katanya lain daripada bercelup kuning itu lebih afdal daripadanya. Tetapi jumhur ulama kata walaupun boleh pakai kuning, tapi kalau boleh pakai warna lain lagi baik. Hak kata boleh itu pun, tetapi dia kata tetapi sedaya upaya elakkan daripada pakai kuning. Itu dia kata. Tetapinya katanya lain daripada bercelup kuning itu lebih afdal dipakai daripada kuning. Dan pada satu riwayat daripadanya bahawasanya mengharus ia memakai celup kuning bagi laki-laki itu dalam rumah dan di halaman-halaman rumah saja. Dia kata kalau teringin sangat nak pakai baju kuning, pakailah rumah tu dah. Cerita dia dah pakailah. Nah, tu abang kata boleh tapi tu tapi ni yang tak syok ni. Jumhur ulama mengharuskan laki-laki pakai baju kuning tapi apa? Tapi kalau boleh elok tu lagi baik, dia kata. Mai satu pula kata apa? Harus laki-laki pakai baju kuning tapi apa? Tapi kalau boleh pakailah rumah aja. Tak usah pakai lah. Nah. Baik, kita nak tengok pasal apa yang terjadi macam ni. Dan ditegahnya pakai di dalam perkumpulan dan di pasar-pasar dan seumpamanya tak sah dipakai di tempat awam. Cuba elak daripada pakai baju kuning. Dan kata satu jamaah daripada ulama, makruh akan sebagai makruh tanzih. Sebahagian lagi ulama kata makruh, Tuhan tak suka. So try to avoid daripada pakai baju kuning, dia kata. Dan telah ditanggung mereka itu akan tegah itu atas tanggungan. Tanggung ni maksudnya andaian. Dalam bahasa Arab dia kata ihtimal. Ihtimal ni maksudnya diandaikan. Dan telah diandaikan mereka itu, tegah itu atas andaian kerana bahawasanya sabit Nabi SAW memakai pakaian merah. Dan ada di dalam As-Sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
kata dia, aku lihat Nabi SAW mencelup pakaiannya dengan celupan kuning. Ada satu riwayat di dalam As-Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, ada satu riwayat kata Nabi pernah celup baju dia jadi color kuning. Kerana ada hadis ni lah menyebabkan jumhur ulama tak kemeh-kemeh kata Arab. Tapi mereka kata kalau boleh tak usah pakai. Pasal apa? Pasal ada lagi satu hadis sahih yang lain yang mengancam orang yang pakai baju kuning. Bila dua hadis ni nampak macam tu, tinggal benda tu lebih baik. Itu maksud dia. Baik. Tengok di bawah tu. Tuan-tuan turun di bawah tu tengok. Kata Baihaqi. Di atas tu dia cerita perbezaan pendapat ulama. Bawah perenggan bawah sekali kata Baihaqi. Dan sesungguhnya telah datang beberapa hadis yang menunjukkan atas umum. Kemudian disebutkan akan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis yang lain pula. Kemudian kata Imam Baihaqi, kalaulah sekiranya sampai hadis ini kepada Imam Syafi'i, nescaya dikatakannya sebagai hadis itu insya-Allah. Imam Baihaqi dia kata Imam Syafi'i mengambil pendirian mengatakan harus laki-laki pakai baju kuning kerana, kata Imam Baihaqi, kerana mungkin Imam Syafi'i tak jumpa hadis yang satu ni. Dia kata hadis apa? Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyya saubaini mu'asfaraini. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-3872. Buka dalam Sahih Muslim hadis 3872. Dia main hadis ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata Nabi SAW satu hari tengok aku pakai dua helai kain warna kuning, baju kuning dan kain kuning. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Nabi kata dekat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata ni baju kuning ini adalah baju orang kafir. Ni baju kuning yang hang pakai ni thiyabil kuffar, ini pakaian orang kafir. Fala talbasha, jangan kamu pakai baju kuningnya. Dan hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. So Imam Al-Baihaqi dia kata apa? Dia kata Imam Syafi'i mengambil pendirian kata harus laki-laki pakai baju kuning. Mungkin dia kata kerana Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang pakai baju kuning, Nabi terus panggil dia, Nabi kata jangan pakai baju kuning. Ini baju yang menjadi pakaian kufar, pakaian orang kafir. Kata Imam Al-Baihaqi, kalau sekiranya Imam Syafi'i jumpa hadis ni, nescaya dikatakannya sebagaimana hadis itu insya-Allah. Kalau Imam Syafi'i jumpa hadis ni, dia akan kata macam hadis ni kata, tak boleh pakai baju kuning. Dia kata. Kemudian disebutkan dengan isnadnya barang yang sah daripada Syafi'i. Kemudian Imam Al-Baihaqi ambil satu quotation. Dia quote satu kata-kata Imam Syafi'i, bahwasanya berkata Imam Syafi'i, apabila adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahi kata-kataku. Imam Syafi'i kata, esok-esok ni kalau hampa jumpa satu hadis, yang hadis tu bercanggah dengan apa aku kata. Aku kata harus orang lelaki pakai baju kuning, tiba-tiba ada hadis kata tak boleh. Kalaulah hampa jumpa keadaan macam ni, maka hendaklah amalkan dengan hadis itu dan tinggalkan kata-kata aku. Imam Syafi'i kata kalau kemudian hari esok hampa jumpa hadis bercanggah dengan apa hak aku kata, tinggal hak aku kata ni, pakai hadis. Imam Syafi'i kata macam tu. Dan pada satu riwayat, maka itulah mazhabku. Imam Syafi'i kata apa? Hadis itulah mazhab aku.
Kalau aku kata ni bercanggah dengan hadis, pakai hadis, dan itulah mazhab aku. Mazhab aku adalah mazhab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Baihaqi lagi, dan telah berkata Imam Syafi'i, dan aku teguh akan laki-laki yang halal dengan tiap-tiap hal bahawa ia berkumkumah. Imam Syafi'i dia laranglah kalau kita pakai kumkumah tu, pencelup color kuning tu. Imam Syafi'i tak bagi. Dia tak bagi yang tu. Dan katanya, dan aku suruh akan dia apabila memakai kumkumah pasti dibasuh akan dia. Kumkumah ni dia bagi kuning baju ni. Imam Syafi'i kata siapa yang dicelup baju dia jadi kuning dengan kumkumah, basuh bagi keluar kuning tu. Itu kata Imam Syafi'i. Dan kata Imam Baihaqi lagi, maka dilarang akan hadis pada memakai kumkumah, maka menurutnya pada memakai celup kuning itu lebih aula. Kalau kumkumah pun tak boleh, apatah lagi baju kuning. Kata Imam Al-Baihaqi, laki-laki Islam tak sah pakai baju kuning. Dia kata. Baik, dan katanya sesungguhnya telah ditegur oleh setengah daripada ulama salaf memakai baju celup kuning itu. Maka dengan dia berkata Abdullah, dan juga dia daripada kalangan ashab kita. Dan telah berkata satu jamaah tiada mengapa memakai celup kuning. Maka hadis itu lebih aula diikut. Dia kata lebih baik ikut hadis yang larang tadi, maka itu lebih selamat. Dia kata baik, tajuk baru, bab fi lubsil firaq, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis memakai kulit yang diselit daripada binatang. Ini pula cerita, kita boleh tak boleh pakai barang yang dibuat daripada leather, kulit. Sama ada kulit tu buat tampung baju. Benda ni sahabat-sahabat duk buat. Kalau tuan-tuan baca hadis cerita tentang Mus'ab bin Umair, dia anak tunggal. Mak pak dia, inilah seorang anak dia, Mus'ab. Dan mak pak dia orang kaya di Mekah. Mus'ab ikut Nabi masuk Islam. Mak dengan pak tak masuk Islam. Bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Mus'ab pilih untuk ikut Nabi. Dia pilih untuk tinggal mak pak dia, bermakna dia pilih untuk tinggal kekayaan. Sebab mak pak dia kaya-kaya di Mekah. Mus'ab ikut Nabi mai ke Madinah. Satu hari Nabi duduk di masjid, tiba-tiba Mus'ab masuk. Mus'ab masuk dalam keadaan apa? Baju bertampung dengan farwah. Dia kata farwah ni firaq ni, kulit. Baju tampung dengan kulit. Nabi tengah duk mengajar dalam masjid, tengah duk mengajar, Mus'ab masuk. Nabi tengok Mus'ab, Nabi teriak. Nabi tengok Mus'ab tu, Nabi teriak. Pasal apa Nabi teriak? Pasal Nabi mengenangkan dia anak orang kaya. Kalau dia tak pilih Islam, kalau dia tak pilih ikut Nabi, dia anak orang kaya yang akan mewarisi kekayaan mak bapak dia di Mekah. Tapi Mus'ab tinggal semua kekayaan mak bapak dia kerana Islam, kerana nak beriman dengan Nabi SAW, sampai baju pun tampung kulit. Nabi teriak. Itu yang Nabi kata dekat sahabat ada depan ni. Nabi kata apa pendapat kamu kalaulah sekiranya satu hari esok ni Allah Subhanahu wa taala bagi hampa semua jadi kaya. Rumah hampa macam ditutupi dengan kiswah, dengan kelambu Kaabah, kaya. Makanan hampa lepas makan diangkat satu hidangan, bawa mai hidangan lain. Diangkat satu hidangan, bawa mai hidangan lain. Nabi kata. Pakaian hampa pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Agak-agak hampa, macam mana hampa kalau Allah bagi ke hampa macam tu? Sahabat kata apa? Tentulah kami pada ketika itu ibadat kami lebih baik dalam Islam ni. Oh, Nabi kata dah. Kalau sekiranya Allah bagi dekat hampa yang aku kata tadi, rumah hampa macam mana kena tutup dengan kiswah Kaabah. Hampa punya pakaian pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Hampa punya makanan ambil, orang buat mai hak baru ambil, orang mai hak baru. Nabi kata hampa tak akan jadi macam hampa hari ini. Pasal apa? Hampa jadi macam ni pasal hampa susah. Hampa ingat Allah cukup baik. Tapi kalau hampa diuji dengan tenang yang macam tu,
Apa nak ibadat pun tak ada. Ni hadis tentang Mus'ab bin Umair yang Nabi tengok dia masuk di pintu masjid pakai baju bertampung kulit. Ini tajuk dia fi lubsil fira, cerita tentang pakai kulit sebagai pakaian, boleh tak boleh. Sama ada tampung ke, jaket kulit ke, tali pinggang kulit ke, wallet, beg duit buat daripada kulit ke, kasut kulit ke. Kulit ni boleh tak boleh pakai? Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini dapat tahu kepada kita bahawa kulit binatang yang diselit dengan bulu serta cuci dia dengan samak, maka harus dipakai akan dia buat tempat duduk dan sebagainya. Dia kata hadis hak nak main ni akan beritahu kata boleh pakai barang kulit. Boleh. Tak lagi dia nak main cerita kulit binatang apa, kulit binatang yang macam mana, nak kena buat apa, dia akan beritahu tak lagi. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata an Salman radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil damni wal jubni wal sirah. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi, sepakat ulama mengatakan dia ni ahlul bait. Salman Al-Farisi dia bukan orang Arab, dia orang Parsi, orang Iran. Bukan Arab pun. Tapi Nabi SAW kata, Inna Salman min ahli baiti. Nabi kata, Salman ahli keluarga aku. Nabi kata. Hadis tu dipegang oleh semua ulama. Sepakat mengatakan Salman Al-Farisi termasuk di dalam ahlul bait, di dalam ahli keluarga Nabi. Ni Salman ni. Dia riwayatkan hadis ni. Kata Salman Al-Farisi, ditanya orang akan Nabi SAW tentang minyak sapi dan juga keju. Boleh tak boleh kita makan minyak sapi dan juga keju? Adakah boleh dimakan akan dia? Dan ditanya orang akan kulit binatang yang telah dikeringkan dan telah bersamuk. Adakah boleh dipakai akan dia? Orang tanya Nabi, dua benda ni. Minyak sapi boleh tak boleh makan? Keju boleh tak boleh makan? Dan juga kulit, barang kulit boleh tak boleh kita nak buat benda-benda yang kita guna, yang kita pakai hari-hari. Sambung hadis tu dia kata faqala al-halal ma ahallallahu fi kitabih wal haram ma harrama Allahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Itu hadis dia, very simple. Bila didengar oleh Nabi SAW soalan itu, Nabi jawab. Nabi kata bermula yang halal itu barang yang dihalalkan oleh Allah dalam Quran. Senang. Kalau Quran sebut kata halal, hadis Nabi bagi tahu kata halal, halal. Sesuatu tanya banyak, halal benda tu. Dan dia kata barang yang didiamkan dan barang yang haram itu barang yang diharamkan oleh Allah yang tersebut dalam Quran. Macam itulah benda haram. Hak mana Quran sebut, hadis sebut kata haram, haram. Tu saya duk tanya. Dan ada lagi satu, dia kata dan apa perkara yang didiamkan, yang ni tak disebut halal haram, maka ia setengah daripada yang dimaafkan. Kalau benda tu dalam Quran adalah hadis tak sebut kata haram, mana benda tu okey? Kita duk tanya banyak. Tanya banyak jadi masalah. Saya ingat balik cerita dalam surah Al-Baqarah tu, cerita yang soal banyak di kalangan Bani Israel ni. Bila satu orang kena bunuh, nak cari siapa pembunuh dia. Nabi Allah Musa alaihi salam kata, Tuhan perintah suruh pergi sembelih lembu seekor. Ambil mana-mana juzuk lembu tu, dipukul mayat tu. Mayat tu akan bangkit beritahu siapa bunuh dia. Dia bukan hantu kat lima. Pukul dia nanti bangkit beritahu siapa bunuh dia. Bani Israel tanya, dah lembu nak pergi sembelih ni lembu macam mana? Nak di pasal lah. Ma launuha. Kalau apa lembu tu?
Tanya lagi, lembu ni lembu hak lagu mana? Lembu hak duk buat kerja duk tengala tanah ke, ataupun lembu hak duk bela, duk penaik badan nak jual hari raya korban aja ke? Tanya bagi banyak. Bila tanya, akhirnya hampir-hampir tak jumpa syarat-syarat yang disebutkan itu. Tak tanya lah. Bila kata sembelih lembu, nampak lembu sembelih habis selesai. Duduk tanya hak ekor panjang ke ekor pendek ke, hak tanduk panjang ke tanduk pendek ke, lembu hak. Yang budak sekolah lah, cikgu kata hari Sabtu ni semua kena main sekolah. Main itulah. Cikgu nak pakai baju apa? Penyakit lah. Kalau cikgu kata hari Sabtu main, mereka main hari Sabtu, mereka main pakai baju raya, cikgu tak boleh marah. Dan ni pasal apa pakai, cikgu tak abang, kata kena pakai uniform. Cikgu ni pun kata betul juga. Cikgu nak pakai baju apa? Kata pakai baju sekolah. Tanya pula, cikgu tai nak pakai tak? Tai. Tanya, nak jadi penyakit lah. Maka disebut dalam hadis yang kita baca ni. Bila Allah kata benda tu halal, Quran kata halal, Nabi kata halal, halal. Terus cakap banyak. Bila Quran kata haram, hadis kata haram, haram. Terus cakap banyak. Hak mana yang Quran dengan hadis tak sebut, itu benda yang dimaafkan. Hang buat pun tak salah. Pasal apa? Tak ada nas yang kata salah. Itu asasnya jawab Nabi SAW macam tu. Maka apabila didengar oleh Nabi SAW akan soal itu, maka sabda Nabi SAW, yang halal ialah barang yang dihalalkan oleh Allah dalam Quran, yang haram barang yang diharamkan oleh Allah dalam Quran. Dan mana-mana yang didiamkan, yang tak disebutkan halal atau haram, maka itu benda yang dimaafkan. Nabi kata macam tu aja. Dan tidak salah kamu menggunakannya, kerana asal kepada semua benda adalah mubah, adalah halal. Tak ada masalah. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Mughirah, dan bermula ini hadis gharib. Dia kata. Lepas itu dia main tajuk nak detail tentang kulit ni. Bab fi juludil maitah iza dubirat. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kulit bangkai apabila disamakan dia. Kulit bangkai. Lembu kena langgar lori, jatuh tergolek, mati. Lembu tu kena langgar lori, jatuh tergolek, mati. Tentu dah tak boleh makan daging dia. Dia mati sebelum kena sembelih. Dia dah jadi bangkai. Baik, tilapah ambil kulit dia, buat gendang raya. Boleh tak boleh? Itu maksudnya. Dia ambil kulit dia, sedangkan dia bukan mati sembelih tak, dia mati kena langgar lori. Dia bangkai. Boleh tak boleh kulit dia tu diambil untuk buat kegunaan kita? Ketahuilah saudaraku, kulit sekalian bangkai lain daripada bangkai anjing dan babi, semuanya suci apabila disamakan dia. Senang. Walaupun dia bangkai, syarat dia apa? Dia bukan babi, bukan anjing. Syarat dia bukan babi, bukan anjing. Walaupun dia bangkai, kulit boleh digunakan setelah dibersihkan. Satu benda tuan-tuan jangan confuse. Dia duk guna perkataan sama di sini. Sama kita ni, bila sebut sama, kita faham kata 7 kali itulah. Sekali dengan ayat tanah, 6 kali dengan ayat mutlak. Kita duk faham bila kata sama macam tu. Dalam konteks yang kita duk baca ni, bukan maksud tu. Maksud dia ada satu istilah lagi orang guna, dia pakai sertu. Sertu ni guna apa-apa benda yang zat dia tajam untuk nak buang lendiak-lendiak najis daripada kulit tu. Itu maksud sama adalah yang kita duk baca ni. Bukan sama dalam erti kata ayat tanah sekali dan 6 kali dengan ayat mutlak. Bukan maksud tu. Cuma istilah dia guna di sini sama. Kita bila sama, kita nampak yang tu. Baik. So yang dimaksudkan di sini, kulit tu dicuci. Sama ada nak guna sabun ke, ataupun nak guna tawas. Orang guna tawas sebab tawas ni dia sifat dia tajam. Dia boleh keluarkan tu lendiak-lendiak kotor daripada kulit tu. Boleh sahaja apa juga benda untuk hilangkan kekotoran tu. Itu maksud sama dalam hal kita duk baca ni. Baik, bermula dalil menunjukkan yang demikian itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia Ani bin Abbas yaqul matat syatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahliha
ala naza'tum jildaha thumma dabartumuhu fastamta'tum bih. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, bahkan sepupu Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita cerita tadi, beza umur dia dengan Nabi berapa? 50 tahun. Nabi wafat umur 63. Ibnu Abbas umur baru 13. Ni. Berkata Ibnu Abbas, telah mati seekor kambing biri-biri. Tuan-tuan, tu tengok hadis tu tadi. Dia kata matat syah. Shin alif ta marbutah tu. Syah ni makna dia kambing. Jangan duk buh nama anak kita Muhammad Syah ke apa ke, dia kambing. Tak jauh. Kan? Syah tu makna dia kambing. Kan? Jadi tak tahu banyak-banyak tu. Cuma jangan duk ubuh nama tu. Kan, bubuh jadi tak syok. Pasal apa? Bila pergi negeri Arab, dia kata Ismukal Karim, nama apa? Kita kata Ana Syah. Dia tengok dia kiri, yang kambing. Ana Syah. Syah. Syah dia terkejut. Kambing. Oh, banyak makna Syah ni. Itu dia. Matat Syah. Telah mati seekor kambing. Dia kata kambing biri-biri. Apabila mati kambing itu, nampak kepada Nabi SAW telah dibuang tuannya akan dia. Kambing ni mati tak sembelih. Tuan dia ambil dibuang. Dengan tidak diambil akan kulitnya, buang kambing bangkai ni, buang kambing sekong tu. Tak ambil kulit buat guna pakai. Bila dilihat oleh Nabi SAW yang demikian itu, sabda Nabi SAW kepada tuannya, mengapalah tidak sekalian kamu kupah lapah ambil kulit biri-biri mati itu? Nabi tanya ni. Nabi kata, awak buang dah, sayang. Nabi kata, lapah ambil kulit tu. Kulit tu boleh guna buat pakai. Orang Arab dulu tuan-tuan, dia buat geribah. Kulit kambing tu dia lapah keluar mai, dia jahit balik, dia sil elok-elok, dia simpan ayak. Dia simpan ayak dalam kulit kambing tu, dia jahit balik bekas lapah bagi jadi terbuka lagu tu, dia cantum balik, dia jahit bagi elok-elok, dia simpan ayak. Kan dia ayak susah. Dia simpan ayak tu, dia gantung. Yang tu uncang kulit kambing tu dia panggil geribah. Dalam bahasa lama ni dia panggil geribah. Buh dalam tu. Dan ayam tu tuan-tuan, dia sejuk macam mana ayam dalam peti ayam. Oh, pelik. Sejuk ayam yang disimpan dalam geribah kulit binatang ni, dia sejuk ni macam ayam simpan dalam peti air. Zaman tu kulit ni sangat berguna. Selain daripada buat pakaian, buat kasut, buat apa, dia buat bekas simpan ayam apa semua. Jadi kalau pergi buang, sayang kan. Zaman tu mana ada fiberglass lagi, mana ada plastik, mana ada, tak ada lagi zaman tu. Yang ada ini aja, semua berasaskan kulit. Hatta wahyu turun pun sebahagian ayat Quran ditulis di atas kulit. Satu benda yang multi purpose, yang kegunaan dia ni cukup banyak, kulit ni. Tiba-tiba Nabi tengok hamba Allah ni, kambing dia mati, dia lempak lagu tu je. Oh, Nabi kata, awak hang buat lagu tu, lapah ambil kulit dia. Menatang tu dah mati, tak ada sembelih, bangkai buang, kulit tu ambil. Nabi kata, pasal apa? Boleh pakai dia lagi. Hadis ni juga nak cerita dekat kita, kata Nabi ni satu orang yang cermat. Taklah tentang kita, orang kata apa? Kita anak orang susah, anak kita anak orang senang. Nampak tak? Kita anak orang susah, tapi anak kita dia anak orang senang. Kan? Jadi orientasi kita dengan anak kita tak sama. Tak sama. Pasal apa? Pasal latar belakang keluarga lain. Kita latar belakang keluarga kita susah. Kalau makan nasi ini, jangan nampak nak tinggal sebiji nasi pun tak tinggal. Licin, sapu, isap jari. Kita dilatih macam tu oleh mak ayah kita. Pasal susah. Telur goreng tu potong, bagi dah seorang sepotong. Susah kita lah ni. Anak kita hari ni, mak dia buat nasi goreng, dia ambil, tinggal berselekeh tu dalam pinggan besar tu, tinggal tak sapu bagi habis.
Kita kata kat dia, abang, habis tu, jangan tinggal tu. Kenyang. Dia jawab kenyang. Bukan masalah kenyang. Tu hak tinggal tu, barakah. Nampak? Orientasi tu. Nabi SAW, dia satu orang yang cermat. Dia tak mau benda tu dibuang tanpa diambil manfaat tu. Nabi tegur kepada Tuan Syah ni, Tuan Kamil ni. Nabi tegur dekat dia. Nabi kata, awak yang pergi buang, awak yang tak ambil kulit dia. Kulit tu boleh dibuat manfaat. Rugilah juga, Nabi kata. Mengapalah suka rugi pula, padahal ada jalan untuk mengambil manfaat dan faedah. Nabi kata, jangan buang. Rugi benda tu kalau buang. Benda yang boleh ambil manfaat, ambil manfaat. Jangan dibazirkan begitu rupa. Nabi, dia ajak sahabat macam tu. Macam itulah kita kena ajak anak kita. Macam tu. Anak kita, Allahu Akbar, baju butang terkeluar satu, dia buang baju tu. Butang terlucut satu. Ada masuk washing machine, pusing, terlucut butang satu. Dia tak abang kat mak dia, butang tercabut, apa kot mak nak jahit lain ke apa. Dia kata, yang ni dia kata rosak. Lepas tengok dia buang dalam papi sampah. Mak ni pergi jumpa, la ilah Allah, betul budak ni, dia buang baju ni. Panggil abang ni, awak yang buang baju ni. Dia kata butang terkeluar. Butang terkeluar, hang buang baju. Yang pak ni, baju kemeja, pergi kerja ni tuan-tuan ni, atas kola ni terberetas dah. Duk pakai lagi. Duk pakai pergi pejabat. Putih pula ke depan. Ni, atas ni, mengelupas. Dia tabik bulu dia ni. Pakai lagi. Putih, kemas apa tu lah. Bila di kedai gunting rambut lah baru tahu. Pasal apa? Dia buka kancing baju, dia tarik ni, dia nak shaving apa? Oi, dia kata, bos, baju sudah rosak lah bos. Alah, kita tak rosak pun boleh pakai. Kita, anak kita butang terkeluar satu, lempar tu sampah. Nampak tuan-tuan? Kita anak orang susah, mereka anak orang senang. Nampak? Nabi SAW dia macam ni. Dia tak mau benda-benda hidup membazir apa semua, Nabi tak mau. Baik, dia kata kulit apa-apa bangkai pun lain daripada anjing dan babi, semuanya suci. Dia kata boleh dipakai akan dia apabila disamak, maksudnya dibersihkan kekotoran dia. Maka ini lagi satu dalil atas sucinya itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubira faqad tahara. Simple saja Nabi kata. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang masyhur alimnya, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, apa-apa kulit yang belum disamak kemudian disamak akan dia, sesungguhnya suci ia dengan samak itu. Nabi kata, kulit kita cuci dia, buang hak lendiak-lendiak kotor tu, hilang bau busuk dia, faqad tahara, suci. Boleh nak buat apa saja. Nak buat kasut kan, nak buat tali pinggang kan, nak buat beg tangan kan, nak buat apa saja, semua boleh apabila sudah dihilangkan kekotoran daripada kulit itu, kecuali babi dengan anjing. Yang tu aja dia kata. Baik, kata At-Tirmizi, bermula amal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi yang mujtahidin. Kata mereka itu, segala kulit bangkai itu apabila disamak akan dia, maka suci ia, melainkan kulit anjing dan babi dan barang yang diperanakkan daripada keduanya. Ini fiqh. Pasal zaman hari ini lebih-lebih lagi. Kan jenis duk mix. Dulu ada satu kes, imam satu masjid nak sembelih kambing untuk akikah. Buh pisau di tengkok kambing. Buh pisau di tengkok, dia menyalak macam anjing. Terkejut tu imam ni, lempang golok dah. Dia bunyi macam anjing, dia tak bunyi kambing, dia bunyi anjing. Lempang golok dia, kata ni kambing ke anjing. Apa-apanya kacukkan di antara kambing dengan anjing. Jadi bila trace balik, hang beli daripada siapa? Beli daripada Poland. Rupanya dia kacau. Patutlah kambing tu ekor dia panjang. Biasa-biasa tengok kambing ekor pendek.
Satu kambing hak dia nak sembelih hakikah ni ekor panjang, dia duk tanya. Dan sebelum tu dia kata, awak kambing ni ekor panjang. Dia pun kata, biasalah. Lama-lama sekali dia keluar main ekor panjang. Dia pun kata, apalah. Manalah nak pitau kot sungguh. Manalah nak pitau. Buah pitau. Kena tu dia menyalak. Rupanya kacau kan. Ini yang tajuk kita baca ni. Dia kata apa? Dan juga barang yang diperanakkan daripada keduanya. Babi dikacuk dengan binatang apakah, satu keluar mai, ataupun anjing dikacuk dengan apa binatang yang halal keluar mai. Oleh kerana dia ada keturunan daripada babi ataupun anjing, maka tak boleh. Kitab ni ditulis 60 tahun dulu. Dia sebut dah benda ni. Pasal apa? Pasal benda ni akan jadi. Dan hari ini sudah jadi. Tuan-tuan, zaman kita duduk lah ni zaman duit. Zaman duit, zaman kita duduk lah ni. Orang akan buat apa saja, janji ada untung. Dia akan buat apa saja, janji untung. Soal halal, haram apa semua dia tak bercara pun. Kalau sekiranya dia kacuk boleh menghasilkan satu binatang yang lebih gemuk, jual lebih mahal, dia akan buat. Maka atas kita lah kena selidik supaya kita tak termakan benda-benda yang jadi tak elok ke kita ni. Kata At-Tirmizi, berkata Imam Syafi'i, apa-apa kulit bangkai yang disamakan dia, maka sesungguhnya suci ia melainkan anjing dan babi, dan mengambil hujah ia dengan hadis tadi. Dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, bahawasanya tegah pakai segala kulit binatang buas, setengah daripadanya kulit musang. Ini satu pendapat. Bukan sahaja anjing dan babi dan keturunan dia, bahkan kulit binatang buas tak boleh. Ini satu pendapat yang dhaif. Pendapat yang kuat, tak apa. Kulit binatang buas pun tak apa. Kulit buaya nak buat tali pinggang, tak apa. Dengan syarat dia dah dibersihkan daripada unsur-unsur najis. Kulit rimau, dan tak ada masalah dari segi hukum agamanya, tak ada masalah. Masalah dengan perhilitan saja, yang tu aja. Yang tu bab lain, yang tu dia tak masuk dalam Quran lah hadis. Yang tu dalam apa perhilitan ni apa? Kehidupan liar apa kah? Perhilitan ni, ada pakai tali pinggang kulit rimau, nanti tak nanti kena dengan dia. Tak boleh. Yang tu pasal apa? Pasal salah dari segi undang-undang negara. Tetapi tidak salah dari segi hukum agama. Hukum agama tak salah. Dia kata kecuali anjing babi dan keturunan dia saja. Baik, kemudian di bawah tu kata At-Tirmizi lagi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Salamah dan Maimunah dan Siti Aisyah dan hadis. Tengok sebelah. Masalah dia kata kulit bangkai, apa-apa bangkai pun tidak suci, atas kata setengah daripada ulama. Iaitu sedikit daripada ulama yang mengatakan demikian ini. Bermula dalil mereka itu ialah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah ibn Ukaim qal atana kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an la tantafi'u min al-maitah bi'ihabin wala 'asa. Diriwayatkan daripada seorang yang ada satu zaman dengan Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Ukaim. Kata dia telah datang kepada kami satu surat daripada Nabi SAW. Yang tersebut di dalam surat itu larangan. Kata Nabi, jangan ambil guna apa suatu daripada bangkai dengan kulitnya dan juga uratnya. Ini kononnya ada satu surat daripada Nabi yang tulis dalam surat tu macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Ukaim daripada beberapa syekh bagi mereka itu akan ini hadis, dan tiada beramal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Tak pakai hadis ni, tak pakai. Ulama menolak hadis ni. Dan kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada Abdullah bin Ukaim, bahwasanya berkata dia telah datang kepada kami satu surat Nabi SAW sebelum daripada wafat Nabi 2 bulan. Ni hadis tadi ni. Kononnya surat ni Nabi hantar sebelum Nabi wafat 2 bulan. Dan berkata ia, telah aku dengar Ahmad bin Al-Hasan berkata ia, bahawa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, menurut dia akan hadis tadi. Okey.
Kerana disebutkan padanya sebelum wafat Nabi 2 bulan. Imam Hambali pada mulanya dia pakai hadis ni. Bangkai kulit tak boleh guna. Kononnya Nabi tulis surat ni 2 bulan sebelum Nabi wafat. Kalau menatang tu mati sebelum disembelih, maka kulit dia hantar dah cuci macam manalah, tak boleh guna untuk nak buat pakaian kita. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pegang hadis tu. Dia kata kulit hak kita boleh guna ni kulit menatang yang halal dimakan dan dia mati disembelih. Kalau hak mati bangkai tak boleh. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan adalah ia berkata inilah akhir surat Nabi SAW. Kerana Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali kata ini surat Nabi hak last 2 bulan sebelum mati. Maka ini yang kita nak kena pakai. Kemudian dia kata ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal akan hadis itu kerana ada ittirab pada sanadnya. Kemudiannya Imam Ahmad bin Hanbal cek balik. Oh, hadis ni hadis muttarib. Hadis muttarib. Muttarib ni cara mudah kita kata hadis yang confused. Senang abang macam tu. Hadis ni dia ada marfu', dia ada mursal, dia ada munqati', dia ada muttarib. Ni cerita panjang ni. Cuma kesimpulan abang hadis muttarib ni hadis yang confused. Dia boleh jadi confused pada dua, sama ada confused pada isnad ataupun confused pada matan. Confused pada isnad maksudnya dari segi rawi yang meriwayatkan hadis tu mengelirukan. Pasal apa? Pasal ada banyak masalah dengan rawi tu. Bila cek balik dia ni siapa? Dia ni orang cerita, dia ni macam ni, dia ni banyak cerita. Confused dari segi rawinya, dari segi sanadnya. Dan kadang-kadang muttarib ni dia berlaku pada matan hadis, pada teks hadis tu. Contoh apa? Dia jadi hadis tu dari segi matan dia didapati bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Bercanggah isi dia. Maka hadis itu muttarib. Ataupun dia didapati bercanggah dengan sebahagian daripada ayat Quran. Maka dari segi matannya muttarib. Bermasalah. Maka dia ditolak. Dan dia contoh yang kata hadis yang muttarib dari segi matan ni, contoh kita semayang daripada kita i'tidal. Kita semayang rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nak sujud. Nak sujud tu nak letak lutut dulu kan nak letak tangan dulu. Hadis yang meriwayatkan tentang muttarib. Jadi ulama tak boleh nak simpui hak mana letak dulu. Pasal hadis-hadis dia muttarib. Dia confused dari segi matan. Saya kata letak lutut dulu baru letak tangan. Saya mai pula hadis kata letak tangan dulu baru lutut. Confused. Jadi Imam Syafi'i dalam bab ni dia kata letak lutut dulu baru tangan. Imam Syafi'i ambil yang tu. Imam Abu Hanifah dia ambil letak tangan dulu baru lutut. Dua-dua ni pun tak salah. Pasal apa? Pasal hadis dia muttarib. Dia kata hadis dia tak begitu clear. Kemudian dia mai pula hadis dia kata larangan sujud macam mana terum unta. Dia kata lagi confused. Unta kalau nak duduk dia macam mana? Kita jangan serupa dengan unta. Macam mana? Orang Arab sendiri hak duduk di Mekah duk tengok unta duduk pun dia pun tak faham juga. Lah dia kata kau suka apalah, jangan buh muka dulu sudah dia kata. Nak sujud lutut dulu ke baru tangan ataupun tangan dulu ke baru lutut. Kan? Bila tua-tua ni dia sakit lutut. Bila sakit lutut nak letak lutut dulu tak boleh. Maka dia kena tangan dulu. Tangan dulu baru dia letak lutut, baru dia letak dahi. Pun tak salah. Ataupun bagi orang muda-muda steady lah, letak lutut dulu baru letak tangan baru letak dahi. Jadi tak salah. Pasal hadis yang menceritakan tentang tu muttarib dia kata. Jadi mana-mana satu pun tak salah. Hak salah ni yang pergi letak dahi dulu. Itu salah lah yang tu. Dia nak tomui macam mana kata. Islam tak suruh sampai macam tu. Itu maksud muttarib. Kemudian kulit menatang yang mati tidak bersembelih semuanya suci dengan sama.
Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, melainkan kulit anjing dan babi dan juga yang diperanakkan daripada keduanya. Dan hukum ini muwafaqah di sisi kita. Jadi nak abang kata, binatang tu kalau tak disembelih pun, kulit dia cuci-cuci boleh guna untuk nak buat apa-apa juga. Dan telah dia buka sebelah. Sebelah dia kata masalah kulit binatang yang mati itu ada 7 mazhab ulama pada dibaca. Yang ni confuse balik habis semua, muftarif habis semua kita ni. 7 pendapat tentang kulit ni saja. Dia kata 7 pendapat ulama. Saya simpulkan saja. Saya simpulkan. Imam Syafi'i senang aja. Dia kata semua kulit kecuali anjing, babi dan keturunannya. Cuci bagi bersih, kulit boleh pakai. Itu saja. Hal lain ni tak kira lah. Hanafi dia kata anjing pun boleh. Cuci bagi bersih, kulit anjing boleh guna. Yang tak boleh ni kata Imam Hanafi, babi aja. Ni dalam ni tuan-tuan balik baca sendiri. Dia abang yang tu. Dia abang yang tu. Imam Hanafi dia kata tak boleh pakai ni kulit babi saja. Dia kata. Hal lain tak apa. Imam Malik, mazhab Maliki dia kata semua kulit okey boleh pakai. Tak kira anjing, tak kira babi. Cuci bagi bersih boleh dengan syarat Imam Malik. Dengan syarat apa dia? Pegang dalam keadaan kering dua-dua. Dia kata kita pun tangan kering, kulit tu pun kering. Dia kata boleh, kulit anjing, kulit babi pun tak apa. Dia kata jenuh kita. Kita bukan terlalu kering. Dia ada hari kita tangan basah ke apa ke, tali pinggang buat pada kulit babi, pegang jahanam kan. Jadi dalam banyak-banyak pendapat tu, nampak pendapat Imam Syafi'i nampak cantik. Imam Syafi'i kata apa? Semua kulit boleh digunakan untuk buat apa-apa saja, nak buat pakai, kecuali kulit anjing, kulit babi dan keturunan keduanya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dia 7 tu macam-macam lah. Ada kata semua kulit okey, tapi kena samak dulu. Ada kata semua kulit okey dan tak payah samak, boleh semua. Kacau. 7 pendapat dia kata ada di situ. Jadi tak terserabu kepala otak, satu aja Imam Syafi'i. Semua kulit boleh kecuali kulit anjing, kulit babi dan keturunan keduanya. Janji cuci bagi bersih, nak buat tali pinggang kan, nak buat beg duit ke apa, buatlah, boleh pakai semua sekali. Jadi jawab kepada soalan yang kita bagi dalam kuliah hari ini, adakah setelah kita pakai wallet buat daripada leather, daripada kulit, adakah bila nak semayang kita kena ambil buah atas jadah tu waktu semayang? Adakah kena lagu tu? Tak perlu lagu tu. Tak perlu lagu tu. Biar duduk dalam poket kita, semayanglah kita. Semayang kita tak ada sangkut paut dengan beg duit kulit yang ada di dalam poket seluar kita. Kan itu kenapa kita banyak orang tengok semayang ni dia jadi satu style pula. Hak londes seluar terus pun ada. Saya pakai kain lah. Dia londes seluar terus, dia letak depan tu. Dia semayang. Kan? Sujud, bangkit-bangkit pada sujud, seluar dia sudah tak ada. Seluar sudah tak ada. Pasal apa? Pasal ada lagi satu lagi duk tunggu nak sambang seluar dia. Kan? Jadi tak payah lagu tu. Kecuali kalau sekiranya dia buang seluar tu kerana seluar dia bernajis. Itu bab lain. Sebab sembahyang di dalam pakaian bernajis ini tak sah. Satu mazhab pun tak ada yang kata sah. Semua mazhab sepakat kata sah. Cuma kalau sekiranya kita rasa masalah nak buang tu, kita cuci di tempat yang kita yakin kena najis. Kan saya selalu buat contoh, kita duk pergi travel, nak pergi Kuala Lumpur, kita duk singgah RNR di Lebuh Raya, semayang kan. RNR punya apa tu? Dia punya nozzle tu, pipe basuh tu. Dan dia pakai satu pump air besar di sana tu. Jadi bila kita buka tu, kita tak hati-hati. Kita buka terus laju, dia jadi ulang tenduk. Kan tu. Tuan biasa kena penyakit ni. Mesti kena kan? Bila kita tak beringat, kita terus buka, dia jadi ulang tenduk. Dia dia sembung habis apa yang ada dalam jamban tu, mengkecik kita satu badan. Jahanam kita nak semayang. Tu air yang ada bergenang atas tu, Allah, kau lah. So beringat benda tu. Pasal apa? Kita orang Islam, kita nak kena semayang. So beringat.
Bila masuk dalam pancong tu, pegang kepala orang tunduk tu dulu. Buka pelan-pelan. Tengok pressure dia kuat macam mana tu. Kan? Jagalah. Pasal apa? Pasal pakaian yang bernajis, semayang kita tak diterima. Itu nak kena jaga. Kan? Lepas tu pula kadang-kadang dia punya pressure dia tu tak menentu. Dia kadang kita buka dia slow. Elok kita nak basuh dia pakai. Dia ni pun satu punya masalah kat kita juga ni. Kan? Dia tu tak upaya buat apa. Pasal pump dia kan dia on tak lagi dia ada alternate tu. Yang tu kita kena hati-hati tuan-tuan. Pasal kita nak kena semayang. Yang tu masalah dia. Kita nak kena semayang. Kalau sekiranya kita rasa motik dah kena, kita tengok balik tang kawasan mana yang ada spot-spot motik air tu, jurih sekali lalu. Yakin kata kawasan yang kena najis tu sudah dicucuk air pada dia, semayanglah, tak apa. Kena buat macam tu. Kan? Pasal kita nak semayang. Yang tu je. Islam tak menyusahkan kita. Cuma hak jadi susah ni pasal kita tak berhati-hati. Kalau kita berhati-hati, benda tu tak susahkan kita. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fi karahiyati jarril izar. Cerita tentang larangan berkain ataupun berjubah labuh. Baik, yang kata labuh tu di mana ukuran dia. Nabi SAW dalam nak bagi tahu labuh kain ni, Nabi pernah cekak perut betih satu sahabat. Kita akan jumpa insya-Allah dalam hadis ni. Nabi cekak perut betih dia. Nabi kata kain kamu sampai di hati ni. Nabi kata, Nabi cekak perut betih tu. Jangan labuh daripada tu. Pasal apa? Kalau labuh dengan rasa sombong, maka Allah tak terima sembahyang kamu. Tu satu. Kemudian berikutnya si jari duyulin nisa, yang ni penting. Orang perempuan dibenarkan berkain labuh bagi keadaan dulu. Zaman tidak ada stokin. Zaman tak ada stokin. Zaman hari ini orang perempuan dah ada stokin. Bila dia pakai stokin, dia pakai kain pakai buku lali sudah okey. Dulu tak ada stokin. So dia kena labuh supaya menutup aurat dia. Sebab aurat orang perempuan ni apa dia? Semua badan. Kecuali muka dengan tapak tangan. Dan orang perempuan kena ingat, sama ada masa semayang ataupun masa pergi buat haji, pergi buat umrah, bawah dagu ni aurat. Bawah dagu ni, tempat awal lelaki-lelaki tumbuh janggut ni, ini aurat orang perempuan. So telekung hak duk pakai semayang tu kena tutup sampai paras dagu ni. Dia tak boleh duk pakai macam dia duk pakai mini telekung kerja hari-hari tu. Dia duk bawah pada dagu. Sini sudah aurat. Okey. Orang kata apa? Kecuaian menjaga bahagian ini, tawaf dia tak sah. Jaga baik-baik. Dia membawa implikasi yang sangat besar. Itu sebab kena pakai ni, kena tutup sampai bawah dagu ni. Sebab di sini aurat. Bukan masalah berdosa tak berdosa. Masalah je ibadat tak sah. Yang tu yang karut. Berdosa tu satu bab. Ibadat tak sah. Yang tu lagi satu bab. So, bawah dagu ni mesti tutup. Tuan-tuan tengok sister di gereja Kristian pun tutup sampai sini. Dia pakai tutup sampai sini. So, dia pun aurat dia juga sini. So, orang perempuan kecuali muka dan tapak tangan. Yang kata muka tu daripada start tumbuh rambut ni sampai ke anak telinga, sampai immediately bawah dagu. Bawah ni pun kena tutup. Itu masuk dalam aurat. Kalau zaman Nabi dulu tidak ada stokin, maka diperintahkan orang perempuan ni labuhkan daripada buku lali dia, supaya bila dia berjalan tak nampak kaki dia. So now hari ini sudah ada stokin, so tidak perlu lagi labuh sampai macam tu. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian fi lubsis suf, itu cerita tentang pakai pakaian bulu. Pakaian orang musim sejuk, orang duk pakai baju bulu, wool, baju wool ni boleh tak boleh. Kemudian dia mai tajuk sorban aja. Dia mai tajuk sorban dia fil imamati sauda. Cerita pakai sorban. Sorban Nabi itu macam mana? Adakah sorban Nabi itu macam sorban Saudi? Dia bubuh selai aja atas kepala, ataupun sorban Nabi itu sorban yang berlilit? Baik, kalau kata lilit tu pula ada ekor tak ada ekor? Semua ada dalam hadis.
Baik, kalau kata serban Nabi ada ekor tu pergi mana? Dia pergi tengah-tengah belakang ke? Dia pergi belah kiri ke? Dia main belah kanan ke? Macam mana? Kan? Semua tu dia beritahu. Dan dia cerita pula kebiasaan di Mesir. Di Mesir, mereka serban putih. Ulama-ulama besar di Mesir serban putih. Dia tak pakai serban hitam macam mana Iran. Pasal apa? Pasal di Mesir dia nak bezakan dia antara serban golongan kafir dengan serban Islam. Padri gereja di Mesir pakai serban juga, tapi dia serban hitam. Ada kita masuk YouTube tengok pun ada gambar-gambar mereka ni, kan? Jadi oleh kerana menjadi kebiasaan, menjadi satu norm di Mesir, kalau padri-padri gereja pakai serban hitam, so ulama Islam di Mesir mereka tak pakai hitam, mereka pakai serban putih. Baik. Kemudian pakai serban ni, adakah serban mesti nak kena ada ketayang ataupun serban saja? Ini juga ada dalam hadis. Hadis cerita. Sampai Nabi SAW sebut beza di antara imamah serban kita orang Islam dengan orang kafir ialah ketayang. Dia kata qalan suwah ataupun jamak dia kata qalani. Qalan suwah ni maksud ketayang ni. Kena buh ketayang baru lilit. Kalau lilit saja tanpa ketayang, dia jadi orang Kelantan panggil semutah. Semutah. Dia ambil kain batik, dia belit, atas tak ada ketayang. Dia pergi buat kerja kampung. Itu semutah. Yang tu tak dapat sunnah Nabi. Yang tu tak ada apa, dia boleh duk tanggung kayu atas kepala dia betul aja. Sunnah Nabi, Nabi kata apa? Beza di antara serban kita Islam dengan orang kafir ialah adanya ketayang. Saya kata, syok tuan-tuan bila baca tajuk-tajuk ni sebab dia benda hari-hari. Kita duk buat tanpa ilmu yang jelas. Bila kita baca, dia nampak lebih jelas. So bila kita buat, kita tahu hak kita buat ini, hak ni lah hak Nabi suruh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk kita amalkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ من يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما فرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.